Ini mungkin berita yang sangat baik kerana ini mungkin penyelesaian kepada pengambil alihan Islamis yang tiada siapa antara kita atau mungkin sebenarnya kita semua sedari mungkin boleh membawa perubahan yang sangat besar. Jom kita tengok video ini. Dengan bilion pengikut, Islam adalah salah satu agama paling berkuasa di dunia. Tetapi sesuatu yang dahsyat sedang berlaku secara senyap dan hampir tidak kelihatan. Ia sedang dipadamkan dari peta, bukan oleh peperangan, bukan oleh politik, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih mudah dan benar-benar tidak dapat dihentikan. Satu kuasa yang Islam tidak akan pernah dapat kawal. Ini adalah 27 Mac 2035, laungan azan subuh yang dahulunya bergema di bandar-bandar seperti Casablanca, kini telah sunyi di banyak kawasan kejiran. Apa yang dahulunya tidak dapat dibayangkan, kini menjadi kenyataan apabila masjid-masjid di seluruh dunia berdiri kosong atau telah diubah fungsinya. Islam, agama yang membentuk tamadun selama 1400 tahun, telah mengalami kemerosotan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, hanya dalam 2 dekad. Semuanya berpunca daripada sesuatu yang pada mulanya kelihatan begitu tidak berbahaya, yaitu isyarat Wi-Fi. Jika ada sesiapa yang mencadangkan beberapa tahun sebelum ini bahawa telefon pintar akan membawa lebih banyak kerosakan kepada Islam berbanding 1000 perang salib, mereka pasti akan dianggap tidak waras. Ya, memang mereka akan dianggap begitu. Tetapi seperti yang kita lihat, semakin lama semakin jelas. Mungkin internetlah yang sebenarnya membongkar siapa sebenarnya golongan Islamis ini. Namun, itulah yang sedang berlaku. Bukan melalui penaklukan atau paksaan, tetapi melalui revolusi maklumat yang senyap. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana transformasi digital ini berlaku. Mengapa keterhubungan dalam talian menjadi kelemahan terbesar Islam? Dan apa maksud perubahan yang belum pernah terjadi ini untuk masa depan keimanan Muslim dalam dunia yang saling berhubung ini? Apa yang internet lakukan terhadap Islam hari ini sebenarnya pernah berlaku sebelum ini, dan persamaannya sangat menunjukkan. Pada abad ke-15 di Eropa, seorang inovator Jerman bernama Johannes Gutenberg mencipta mesin cetak. Tiba-tiba, para paderi kehilangan monopoli mereka terhadap Bible. Selama berabad-abad, gereja mengawal akses, mentafsirkan kitab suci dalam bahasa Latin, pada dasarnya menjadi penjaga kepada keselamatan. Mesin cetak mengubah semua itu. Bible diterjemahkan ke dalam bahasa tempatan, dan orang biasa dapat membacanya buat pertama kali. Dan apa yang mereka temui? Percanggahan, rasuah, dan peraturan yang tidak benar-benar selari dengan ajaran gereja. Masuklah Martin Luther, seorang Sami dan ahli teologi yang tidak senang dengan gereja yang menjual indulgensi. Pada dasarnya seperti kat keluar dari neraka dengan bayaran. 95 tesis. Beliau membongkar rasuah ini, berhujah bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan uang. Dengan adanya mesin cetak, ide-ide beliau tersebar dengan begitu pantas di seluruh Eropa, menjadikan kawalan gereja terhadap pemikiran agama mustahil untuk dikekalkan. Dan Anda pikir, gereja Katolik marah kepada Luther? Tunggu sehingga Anda dengar apa yang berlaku seterusnya. Reformasi Protestan meletus, satu gelombang besar denominasi baru, perdebatan, dan penentang yang mencabar autoriti gereja. Ini memecahkan tuntutan eksklusif golongan paderi terhadap kebenaran rohani dan mendorong Eropa ke arah tafsiran individu serta pemikiran bebas. Mesin cetak secara efektif telah meruntuhkan dogma agama yang berabad-abad lamanya. Apabila orang ramai berinteraksi secara langsung dengan kitab suci, mereka bukan sahaja mempersoalkan amalan gereja, malah asas-asas utama agama Kristian, iman. Sangat menarik untuk difikirkan bahawa dengan mempunyai akses kepada maklumat, orang ramai sebenarnya boleh berfikir tentang maklumat yang mereka terima. Dan internet melakukan perkara itu dengan lebih hebat berbanding mesin cetak. Kerana ingat, buku-buku sangat mahal pada zaman dahulu. Buku masih mahal, tetapi internet, semua orang ada akses kepadanya. Berubah menjadi sesuatu yang pribadi dan terdesentralisasi, menghapuskan institusi agama sebagai satu-satunya penentu keselamatan dan morality. Kuasa institusi-institusi ini, yang dahulunya tidak boleh digugat, mula runtuh perlahan-lahan. Sekarang, disinilah ia menjadi sangat menarik. Zaman pencerahan menyusul, satu tempo di mana sains, falsafah, dan rasional mula menjadi tumpuan utama. Hasilnya, semakin ramai yang meragui agama secara keseluruhan dan kebangkitan sekularisme di Eropa. Selama berabad-abad, tren ini semakin berkembang, membawa kepada masyarakat di mana pandangan dunia sekular, bukan Kristianiti, menjadi dominan di banyak negara. Saya harus katakan, Saya bukan peminat besar perkara itu. Saya tidak fikir sekularisme adalah satu cara yang sihat. Saya benar-benar rasa manusia perlu hidup dengan agama. Tetapi, ia adalah satu petunjuk yang menarik bahawa apabila orang diberi otonomi terhadap maklumat yang mereka terima, ia menyebabkan perubahan dalam masyarakat kita. Keadaan berubah, dan itu menarik untuk diketahui. tempat seperti Sweden, Prancis, dan UK, kepatuhan agama kini berada pada tahap paling rendah dalam sejarah, dengan majoriti besar mengenal pasti diri sebagai ateis, agnostik, atau spiritual, tetapi bukan beragama. Ia tidak berlaku dalam sekelip mata, tetapi mesin cetak telah menyalakan percikan yang memulakan transformasi ini. Sekarang Anda mungkin tertanya-tanya, jika mesin cetak boleh menggoncang agama Kristian hingga ke akar umbi, mengapa Islam nampak kebal begitu lama? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Kristian mempunyai kelebihan massa berbanding Islam. Muhammad muncul pada abad ke-7 mendakwa menerima wahyu ilahi di sebuah gua berhampiran Mekah. Dan ramai sarjana bersetuju bahawa Islam menggabungkan unsur teologi dan naratif daripada agama Yahudi dan Kristian ke dalam kerangka agama Arab. Malah banyak kisah dalam Al-Quran, seperti Adam dan Hawa, Bahtera Nuh, dan Nabi Musa membelah laut. Juga terdapat dalam Bible dan Al-Quran.
walaupun dengan variasi yang selari dengan konteks Arab. Tetapi tidak seperti agama Kristen yang mempunyai berabad-abad untuk menyesuaikan diri dengan kemodernan dan menghadapi cabaran seperti zaman pencerahan. Islam sebahagian besarnya telah mengelak daripada perhitungan itu melalui empayar, kekhalifahan, dan kawalan ulama yang ketat. Ia mengekalkan pegangan yang lebih kukuh terhadap tafsiran dan autoriti. Contoh terbaik tentang perbezaan penyesuaian ini boleh dilihat pada bagaimana setiap agama bertindak balas terhadap penemuan sains. Daripada saya memberitahu Anda tentang mana satu yang benar, betul? Jadi Anda ada semua ini. Which is true, right? So you have Situasi yang berbeza, betul? Galileo mencabar geosentrisme pada abad ke-17. Gereja Katolik akhirnya berdamai dengan heliosentrisme. Menjelang abad ke-19, banyak mazhab Kristen mentafsir semula kitab Kejadian untuk menyesuaikan dengan teori evolusi Darwin. Bandingkan ini dengan bagaimana ramai ulama Islam masih menolak evolusi secara total, dengan beberapa negara majoriti Muslim melarang pengajarannya di sekolah. Satu tinjauan Pew Research pada tahun 2018 mendapati bahwa penerimaan terhadap evolusi dalam kalangan umat Islam di pelbagai negara secara purata adalah sekitar 27%, berbanding 68% dalam kalangan penganut Kristen di negara maju. Tetapi apa yang berlaku apabila sesuatu agama menguasai melalui ketakutan? Bahagian seterusnya mungkin membuat Anda tidak selesa. Pegangan yang ketat ini melibatkan penguatkuasaan agama dengan apa jua cara yang diperlukan. Lihatlah perang murtad selepas kematian Muhammad, apabila beberapa suku memutuskan mereka tidak mahu lagi dengan Islam. Selepas kematiannya, Abu Bakar, khalifah pertama, melancarkan kempen yang kejam untuk membawa mereka kembali ke pangkuan Islam. Kesalahan mereka? Murtad, yaitu meninggalkan Islam. Pendekatan keras ini bukanlah satu kecacatan dalam sistem. Ia adalah satu ciri, satu cara untuk memastikan kelangsungan Islam dengan membantras penentangan sejak awal lagi. Sebarang penyimpangan daripada ajaran Islam yang tulen, seperti yang diamalkan oleh Muhammad dan para sahabatnya, dianggap sebagai bid'ah. Dalam arti kata lain, mempersoalkan atau menyesuaikan agama dengan keadaan baru, bukan sahaja tidak digalakkan, ia boleh menyebabkan Anda dibunuh. Maksud saya, alangkah indahnya agama ini untuk disertai. Kerana jika Anda cuba berkata apa-apa atau mempersoalkan apa-apa, mereka akan menamatkan hidup Anda. Hebat, kami memang suka begitu. Kami benar-benar suka begitu. Kebebasan berfikir untuk semua. Bukanlah satu pilihan. Ketika Anda fikir ia tidak mungkin menjadi lebih mengongkong, rupanya memang begitu. Salah satu asas ajaran Islam adalah untuk memastikan orang beriman sentiasa menurut peraturan. Al-Quran sendiri memberi amaran kepada orang beriman supaya tidak menyelidik terlalu mendalam. Ia berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika ia didedahkan kepada kamu, akan menyusahkan kamu." Al-Quran, Surah 5, ayat 101. Maksudnya, jangan tanya soalan yang mungkin kamu tidak suka jawabannya. Ini secara efektif menghalang rasa ingin tahu dan penerokaan intelektual. Muhammad mengukuhkan pendirian ini dalam hadis, dan dilaporkan berkata bahwa pendosa terbesar di kalangan orang Islam adalah mereka yang terlalu banyak bertanya. Mesejnya jelas. Saya sangka pendosa terbesar adalah mereka yang menolak Islam. Tapi tidak, rupanya mereka yang terlalu banyak bertanya. Iman saya. Bukan progol, bukan pedofil, tapi orang yang bertanya soalan-soalan itu. Di sini, iman tanpa soal dianggap mulia. Bertanya itu berbahaya. Alasannya, soalan pasti akan mendedahkan ketidakkonsistenan dalam doktrin. Inilah ironi yang tiada siapa sangka. Kawalan ketat terhadap kepercayaan dan amalan ini berjaya selama berabad-abad, membolehkan Islam berkembang sambil mengekalkan keseragaman yang luar biasa merentasi pelbagai empayar. Namun, paradoksnya terletak pada kekakuan ini. Mana-mana sistem kepercayaan yang secara agresif menindas perubahan dan pertanyaan akhirnya menjadi rapuh dan mudah runtuh. Sepanjang sejarah, penentang tidak mempunyai infrastruktur untuk berhubung, berkongsi keraguan, atau membina komuniti. Kemudian segalanya berubah dengan kemunculan internet, sebuah dunia tanpa sempadan, di mana setiap persoalan, walaupun yang dilarang, mendapat ruang untuk bersuara. Internet telah merevolusikan cara orang mendekati persoalan agama. Menurut bekas Muslim yang ditemu bual oleh Exna, bekas Muslim Amerika Utara, dalam tinjauan mereka pada tahun 2023 mengenai murtad, forum dalam talian disebut sebagai pemangkin utama keraguan agama oleh 78% responden. Seorang responden dari Arab Saudi menerangkan bagaimana hubungan digital memecahkan rasa terasing mereka. Membesar di sebuah negara di mana murtad boleh dihukum mati, menimbulkan rasa terasing yang sangat mendalam. Anda percaya, Anda keseorangan dalam keraguan Anda. Internet memusnahkan ilusi itu dalam sekelip mata. Tiba-tiba, saya menemui ribuan orang lain yang bertanyakan soalan yang sama, yang saya sendiri takut untuk bisikan. Menarik untuk difikirkan bahawa internet menyediakan sebuah komuniti untuk orang yang tidak dapat memiliki komuniti itu dalam kehidupan sebenar. Satu tempat untuk mereka berbual dan berbincang secara dalam talian. Menarik untuk diperhatikan bahawa tempat seperti China tidak membenarkan komunikasi seperti ini kerana mereka faham bahawa orang ramai akan berkumpul dalam kumpulan dan melawan balik. Tetapi mungkin akhirnya orang dari dalam Islam sendiri yang sedar bahawa mereka mempunyai masalah dengan agama itu yang akan mendorong gerakan untuk menyingkirkannya. Islam terbongkar, lapisannya dikupas sehingga menampakkan percanggahan, ketidakkonsistenan moral, dan berabad-abad dogma yang tidak pernah benar-benar diuji. Revolusi digital telah mencapai sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ia memaksa seluruh sistem kepercayaan untuk berada di bawah sorotan, tanpa belas kasihan terhadap pertanggungjawaban awam. Pihak berkuasa agama yang selama beberapa generasi mengawal naratif, tiba-tiba mendapati diri mereka tidak berkuasa. Kuasa eksklusif mereka untuk mentafsir hilang apabila maklumat boleh diakses secara meluas. Anda mungkin fikir ini kedengaran keterlaluan. Bersedialah untuk terkejut. Data memberikan gambaran yang sangat meyakinkan. Menurut kajian daripada Pew Research Center, sekitar 24% individu yang dibesarkan sebagai Muslim di Amerika Syarikat akhirnya meninggalkan agama tersebut. Itu adalah satu angka yang besar, kawan-kawan.
kebanyakannya mencerminkan kadar penolakan agama Kristen di rantau yang sama. Secara global, tren ini lebih sukar untuk dikesan karena stigma dan hukuman undang-undang, tetapi jelas bahwa murtad semakin meningkat dan internet memainkan peranan yang sangat besar. Platform seperti Reddit, ex-Muslim, dengan lebih 400.000 ahli, dan hashtag di X seperti hashtag ex-Muslim because telah mewujudkan ruang selamat untuk orang ramai berbincang secara terbuka tentang keraguan mereka, berkongsi kisah mereka, dan mencari solidariti. Dan ini bukan hanya terhad kepada negara-negara barat. Di tempat seperti Arab Saudi, tinjauan menunjukkan sebahagian besar golongan muda, sehingga 25% mengakui diri mereka sebagai tidak beragama. Fikirkan tentang itu. Di sebuah negara di mana ateisme disamakan dengan keganasan, 1 daripada 4 orang muda sedang mempersoalkan agama. Zaman digital telah melahirkan satu fenomena yang kini dirujuk oleh ahli sosiologi sebagai ummah maya, yaitu komuniti agama dalam talian yang melangkaui sempadan dan geografi. Ruang digital ini membolehkan para penganut, mereka yang ragu, dan bekas penganut untuk berinteraksi dengan cara yang sebelum ini mustahil dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Samina Ali, Profesor Pengajian Islam di University Georgetown, apa yang kita saksikan sekarang adalah sesuatu yang belum pernah berlaku dalam sejarah Islam, yaitu pendemokrasian tafsiran agama. Apabila seorang remaja berumur 16 tahun di Indonesia boleh secara langsung mencabar fatwa daripada ulama Al-Azhar di X dan mendapat sokongan yang besar, struktur autoriti tradisional mula runtuh. Analisis statistik daripada World Values Survey menonjolkan perubahan generasi ini dalam kalangan Muslim di bawah umur 30 tahun di negara-negara seperti Turki, Lubnan, dan Tunisia. Amalan keagamaan menurun sebanyak 12 hingga 17%. Sekali lagi, saya ingin menegaskan, saya bukan seseorang yang percaya kepada keruntuhan amalan keagamaan. Saya rasa agama adalah salah satu perkara terbaik yang seseorang boleh sertai. Ia memberikan nilai, memberikan makna. Ia menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi seseorang yang cuba mencari tujuan hidup mereka. Namun, pada masa yang sama, hakikat bahawa internet menyediakan satu bentuk respons, satu tempat untuk orang ramai sedar, tunggu, perkara yang telah disogokkan kepada kita selama ini sebenarnya tidak benar dan kita mahu melawan balik adalah sesuatu yang sangat hebat. Dan saya akan tambah sesuatu yang video ini tidak sebut, walaupun sejarahnya memang sangat menarik dan Anda boleh pergi lihat sendiri. Mereka adalah saluran yang sangat bagus bernama Full of Nations. Namun, bahagian yang saya perlu tambah ialah orang luar yang biasanya tidak akan menegur golongan Islamis kecuali dalam situasi peperangan besar, betul? Jadi seperti anda ada tentera salib yang akan melawan golongan Islamis, tetapi anda juga ada orang Yahudi dan Kristian, iaitu mereka yang akhirnya menjadi takut dengan perang salib. Sekarang, dengan adanya internet, kita dapat mula bangkit dan bercakap mengenainya. Jadi, kerajaan masih cuba menindas kita kerana perkauman dan kita telah melihat golongan Islamis. Mereka cuba menyesuaikan diri, betul? Mereka juga mengecam perkauman. Mereka menegur semua perkara berbeza ini, mereka menggunakan empati yang melampau terhadap kita, betul? Buku baru Gasan yang memang sangat hebat. Mereka menggunakan semua elemen ini terhadap kita. Tetapi internet menyediakan satu sudut untuk orang ramai yang mula sedar, tunggu sekejap. Kita sedang diberi maklumat yang mengarut. Kita hanya perlu terima ini kerana kita tidak mahu dianggap resis. Tapi sebenarnya, perkara ini terbukti sangat memudaratkan hidup kita dan kita tidak berminat dengannya. Dan gerakan-gerakan seperti ini, gerakan seperti penentangan dan orang lain yang berada dalam talian dan berkata, "Hello, kami tidak suka perkara ini bermasalah." Yang akhirnya mencetuskan desakan politik untuk mengubahnya semula, betul? Jadi, ia bukan sekadar murtad atau orang yang meninggalkan agama, yang bagi saya adalah sesuatu yang saya sendiri tidak pasti bagaimana perasaan saya tentangnya. Tetapi, ia juga tentang keupayaan untuk mengenal pasti dan melihat perkara dalam realiti yang anda tidak akan nampak tanpa internet. Anda tidak akan dapat mengakses pandangan yang berbeza atau menghubungkan titik-titik bahawa perkara-perkara ini sedang berlaku di pelbagai negara. Kita tidak akan tahu bahawa Eropah sedang diambil alih seperti yang sedang berlaku sekarang. Kita tidak akan sedar tentang semua perkara ini. Dan di situlah internet benar-benar berperanan untuk mendedahkan dan bertindak sebagai alat yang membuktikan kepada kita bahawa kita boleh bangkit dan kita boleh bersatu. Dan terdapat berjuta-juta orang yang sudah cukup dengan pengambil alihan oleh golongan Islamis. Saya tidak percaya kepada orang yang menolak agama dengan cara mereka harus fikir bahawa anda tahu, Tuhan tidak wujud dan teruskan hidup sebagai ateis. Saya tidak fikir itu gaya hidup yang sehat. Tetapi saya memang fikir bahawa agama yang memberitahu anda bahawa ia akan membunuh anda jika anda meraguinya adalah sangat bermasalah dan anda sepatutnya dibenarkan untuk meraguinya serta dibenarkan untuk mempersoalkannya. Dan masyarakat yang memberitahu anda bahawa jika anda meragui sesuatu yang nampak buruk kepada anda dianggap resis. Bukannya benar-benar memberi anda kebebasan untuk berfikir, itu adalah bermasalah. Dan internet kini membolehkan kedua-duanya. Dan saya, secara peribadi, sangat bersetuju dengan itu. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.